Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program Cerita di Sebalik Berita. Dan kita semua maklum bahawa ketika ini kerajaan sedang memperhebatkan lagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK. Di mana program PIK ini mempunyai beberapa fasa. Fasa pertama melibatkan golongan ataupun frontliner, petugas barisan hadapan. Kemudian fasa kedua melibatkan warga emas, golongan OKU ataupun golongan rentan. Kemudian yang ketiga barulah mereka yang berusia 18 tahun ke atas ataupun golongan muda belia. Cumanya apabila fasa ini diperkenalkan, pelbagai reaksi juga timbul yang menyatakan bahawa ada sesetengah sektor ataupun golongan yang perlu diberikan keutamaan. Contohnya golongan warga pendidik yang perlu diberikan keutamaan untuk dimasukkan dalam fasa pertama, kerana satu ketika dahulu beberapa bulan lepas sektor institusi pendidikan sekolah dibuka tapi guru-guru tidak divaksin. Dan juga seperti yang baru-baru ini diperkatakan adalah golongan pengamal media, di mana contoh di Sarawak, di negeri Sarawak, pengamal media di negeri Sarawak telah diberikan suntikan vaksin ketika fasa pertama bersama-sama dengan golongan frontliner, kerana sektor media ataupun penyiaran juga dikategorikan sebagai sektor perlu ataupun essential services. Tetapi malangnya sehingga kini majoriti ataupun kebanyakan pengamal media masih lagi tidak mendapat suntikan vaksin, di sebalik komitmen yang dinyatakan oleh pihak berkuasa bahawa pengamal media akan diberikan suntikan vaksin bermula hari ini. Dan serentak itu juga hari ini juga kita saksikan ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh NUJM ataupun Kesatuan Kebangsaan Wartawan Semenanjung Malaysia yang menggesa bahawa semua pengamal media yang belum divaksin ini tidak perlu membuat liputan di lapangan ataupun berada di tempat awam. Ini kerana untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19, dan dalam masa yang sama NUJM juga meminta kerjasama pihak pengurusan syarikat media swasta ataupun kerajaan maupun ketua pengarang untuk memberikan kerjasama agar hanya mengantar wartawan ataupun pengamal media yang sudah divaksin ke lapangan. Dan itu yang kita nak bicarakan pada program cerita kali ini, mengenai risiko yang dihadapi oleh pengamal media melakukan atau membuat liputan dan juga dengan pemberian vaksin. Dan saya nak bersama dengan wartawan Isra Wani, salah seorang wartawan kami yang memang sering membuat liputan di lapangan. Dan terbaru tadi Hasimi berada di pekarangan Istana Negara kerana membuat liputan berkaitan semasa isu politik. Cumanya Hasimi, apabila Hasimi berada di lapangan itu, Hasimi sudah divaksin? Betul, sudah. Jadi apabila sudah divaksin dan berada di lapangan itu, dia dapat memberi sedikit keyakinan. Betul Hakim, kalau kita bercakap mengenai keyakinan, tuntutan tugas kita sebagai pengamal media, reporter, tugasan kita terpaksa turun padang. Dalam tempoh setahun ini kita berdepan dengan COVID-19, pengamal media antara yang juga di belakang pihak anggota keselamatan yang turut menyokong usaha tersebut. Dan kali ini kita melihat kepada program vaksinasi COVID-19 kebangsaan itu sendiri, harapan besar adalah pihak pengamal media untuk menerima suntikan vaksin itu sendiri kerana risiko-risiko yang kita hadapi. Kerana kalau mengikut kepada pengalaman kita, perkongsian daripada rakan-rakan kita sendiri, kita tahu bahawa ini fakta bahawa rakan-rakan kita yang turun padang telah pun ada disahkan positif COVID-19 kerana risiko-risiko tersebut walaupun SOP telah pun dipatuhi. Dan ini salah satu orang kata penguat kita untuk memastikan bahawa kita dapat melindungi diri daripada jangkitan COVID-19 itu sendiri. Dan hari ini walaupun kita percaya bahawa pemberian vaksin itulah diberikan kepada pihak pengamal media, dan kita harapkan untuk disegerakan kepada 5,000 lagi pengamal media. Walaupun saya sendiri kita di Isra Wani kira cukup bertuah kerana kita bersusah payah orang kata mengejar untuk mendapatkan slot untuk merebut slot AstraZeneca itu. Namun ada juga kawan-kawan kita yang gagal untuk merebut slot tersebut, walaupun sesi kedua dibuka gagal juga. Jadi harapan mereka adalah ini janji yang telah pun diberikan, mungkinlah tidak secara rasmi oleh pihak kerajaan misalnya. Namun itulah harapan Pak Media mengambil kira kita turun padang. Di serata lokasi PKPD contohnya hari ini misalnya kita bertemu dengan ramai orang
bukan seorang yang turun, lebih puluhan pengamal media berkumpul. Dan SOP itu kita akui sukar untuk kita jaga, misalnya dari segi untuk mendapatkan reaksi, walaupun kita tidak dibenarkan untuk sesi jolok dan sebagainya. Namun kenyataan itu diberikan oleh wakil pemimpin dan kita tidak boleh mengelak daripada risiko itu, Hakim. Ada yang menyatakan bahawa kenapa perlu bersesak-sesak berhimpun ataupun berkumpul di suatu lokasi hanya kerana sekeping gambar ataupun visual seringkas 2 atau 3 saat. Tetapi kita bukan ingin bersyarah mengenai tugas pengamal media kerana ia memerlukan satu sesi yang berbeza, peranan tugasnya. Betul. Tetapi dalam masa sama penting untuk kita nyatakan di sini bahawa untuk mematuhi SOP seperti penjarakan fizikal itu sukar dilakukan melihat kepada nature of the business, iaitu untuk kita mengejar dan berada di lokasi yang mungkin agak sukar sangat sukar sebenarnya untuk kita mempunyai jarak fizikal. Dan satu-satunya perlindungan adalah pemakaian pelitup muka, dan untuk menambah keyakinan itu adalah vaksin. Betul. Tetapi bagaimana pula dengan Hasimi apabila Hasimi berada di lapangan, alhamdulillah sudah divaksin, tapi bukan semuanya bernasib baik. Bagaimana rakan-rakan lain, pengamal media lain yang tidak ada vaksin tapi terpaksa membuat liputan juga di lapangan? Kita mengambil contoh hari inilah, kita tidak pergi jauh sesi liputan hari ini. Saya sempat borak dengan rakan-rakan daripada agensi berita lain. Bertanyalah, korang dah dapat ke belum vaksin? Ada memang rata-rata belum lagi mendapat vaksin, dan ada yang sedang menunggu giliran untuk sesi kedua slot AstraZeneca itu. Dan ada yang memang betul tidak mendapat slot langsung dan mengharapkan untuk slot 5,000 media untuk diberikan vaksin. Ini antara realiti yang perlu kita tahu. Namun salah satu usaha yang dilakukan sebenarnya kita katakan cuba untuk memastikan pemakaian pelitup muka. Ketika ini kalau kita lihat, Hakim, bukan satu pelitup muka sudah dipakai, 2 lapis dah perlu dipakai. Tidak kira siapa sahaja pun, bukan saja Astro Awani yang kita perlu lintas langsung dan sebagainya. Semua kebanyakan media memakai 2 pelitup muka. Untuk salah satu adalah mengambil saranan DG ataupun Dr. Nur Hisham itu sendiri untuk memastikan bahawa kita sedaya upaya untuk melindungi diri selagi mana tidak mendapatkan vaksin itu, Hakim. Ya. Ada yang menyatakan bahawa ketika ini media sebenarnya sudah tidak perlu terlalu kerap ke lapangan melihat kepada norma baharu bagaimana sidang media itu dianjurkan. Saya ambil contoh sidang media CITF, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Wabi Khairi Jamuluddin dengan Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba sering melakukan sidang media secara online, secara dalam talian. Soalan-soalan pun diajukan para wartawan. Ada yang bekerja dari rumah, kebanyakannya bekerja dari rumah, tak perlu lagi hadir. Tapi itu bukan satu alasan untuk kita tidak perlu lagi ataupun tidak perlu diberikan keutamaan untuk dapat suntikan vaksin. Betul. Kerana nature tugas itu terpaksa kita ubah untuk melindungi diri kita. Yang kita perlu faham, Hakim, tidak semua tugasan itu memerlukan kita berada di depan komputer, sidang media dan sebagainya. Ada aspek-aspek lain yang perlu kita bawakan kepada rakyat yang memerlukan kita keluar untuk berada di lapangan, lapangan untuk menceritakan realiti sebenar. Khususnya ketika proses pandemik COVID-19 ini. Masyarakat yang memerlukan bantuan misalnya, yang tiada kemudahan dari segi teknologi dan sebagainya. Bagaimana, adakah kita boleh untuk berkomunikasi melalui teknologi? Rasa tentu tidak. Kita perlu pergi berjumpa dengan mereka. Walaupun mungkin itu merisikokan mereka, contohnya warga emas itu sendiri, namun itulah yang terpaksa untuk kita bawakan sisi berbeza, cerita-cerita rakyat di sebalik kesusahan itu. Namun bukan kita tidak mahu menyesuaikan dengan norma baru. Seperti yang saya katakan, perkara-perkara itu perlu dilakukan untuk setengah liputan. Ya, banyak sebenarnya perkara yang mungkin masyarakat di luar sana melihat ada beberapa aspek penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh pengamal media, tetapi hakikatnya sudah pun kita lakukan. Betul. Jelas ketika ini di sini apa yang saya dan Hasimi lakukan. Begitu juga dengan pengamal media ketika berada di lapangan. Tetapi bagaimana mungkin solidariti di antara pengamal media itu boleh kita perkukuhkan lagi untuk memastikan bahawa susun atur ataupun gerak kerja ketika di lapangan lebih
tersusun, lebih memudahkan pengamal media ini mempunyai penjarakan fizikal. Sebab kadang-kadang ada yang orang kata doorstop ataupun istilah jolok kita gunakan itu secara spontan. Betul. Tapi bagaimana sebenarnya pihak penganjur ataupun mereka yang memanggil para media ini dapat memainkan peranan mereka sebenarnya untuk memastikan bahawa dia macam ini, nak jemput Hasimi datang rumah, saya sediakan tempat yang selesa, bukannya jemput dengan rumah yang bersepah. Betul, itu perlu diakui. Susah sebenarnya nak menjawab soalan hakim, tetapi perkara itu memang perlu diambil kira oleh pihak penganjur. Namun ada setengah perkara yang tiada penganjur rasmi yang mengadakan liputan tersebut. Jadi sukar untuk mereka menyediakan perkara-perkara yang mungkin boleh dari sudut kita lihat sebagai rostrum dan sebagainya. Itu mungkin ada pihak-pihak tertentu yang secara rasmi mungkin menganjurkan program berkenaan boleh sediakan. Namun kebanyakan kita ada setengah yang hari inilah, misalnya saya ambil mudah ya, Ustaz Haiman, hari ini adakah pihak tertentu misalnya kita mengharapkan Istana Negara untuk sediakan satu ruangan khas, kemah di luar pagar pintu Istana Negara untuk pihak media, semestinya itu bukan mungkin boleh disediakan, namun bukanlah dalam masa yang hari ini yang kesuntukan masa untuk disediakan. Mungkin perkara itu boleh diambil kira pada masa akan datang. Namun perkara-perkara ini perlukan kerjasama semua pihak. Dan kita sebagai pengamal media juga cuba untuk memastikan perkara itu boleh dipatuhi. Contohnya hari ini walaupun berapa kali teguran kalau kita lihat di laman sosial, ada juga yang menegur media gagal untuk mematuhi SOP. Terima kasih kerana menegur seperti mana Hakim katakan. Namun kita cuba untuk mengambil perkara itu, mendengar arahan daripada pihak berkuasa, cuba jaga jarak. Namun soalan perlu diajukan. Jadi itulah perkara yang menyukarkan untuk kita. Vaksinlah penyelamatnya. Mungkin Hakim? Ya. Saya tertarik apabila Hasimi sebutkan rostrum kalau di lapangan. Mungkin tak terfikir di kotak pemikiran kita tiba-tiba dekat pekarangan Istana Negara ada satu rostrum pula. Jadi itu satu yang agak pelik. Cumanya kalau mereka di luar yang ingin tahu, kadang-kadang pengamal media ni kebanyakan waktunya apabila melibatkan jumlah pengamal media yang ramai dan kawasan sesak. Jadi untuk kita menyerbu seorang subjek untuk ditemu bual itu agak sukar. Jadi apa yang kita lakukan seperti di mahkamah sebelum ini, kita wujudkan bawa satu apa orang kata mic stand. Betul. Macam dekat pusat karaoke tu, letak kita balutkan 5, 6 mungkin lebih mikrofon daripada pelbagai media agensi dan kita letak situ dan dapat ada penjarakan fizikal. Itu satu yang lebih praktikal, menunjukkan betapa usaha yang dilakukan oleh pengamal media ni terutama di lapangan untuk menjaga keselamatan diri mereka. Baik, terima kasih Hasimi di atas perkongsian itu tadi. Banyak lagi cerita-cerita di sebalik tabir para wartawan yang mengusahakan membawakan laporan terkini kepada anda, walaupun ada yang mungkin tidak melihat ini sebagai satu yang penting, tapi tanpa laporan-laporan berita yang digali ataupun dikejar oleh para pengamal media ini, anda mungkin berada seolah-olah dalam gua, terputus maklumat itu. Terima kasih sekali lagi Hasimi. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.